Dan ada juga di antara perkara-perkara yang dianggap sebagai ijma' oleh sebahagian ulama, tetapi dia bukan ijma' pada sebahagian ulama yang lain. Apa hukum orang kata halal kahwin dengan anak sendiri? Kapi ke tak kapi? Kapi? Kahwin dengan anak sendiri haram dengan nas Quran. Tiba-tiba Imam Syafi'i kata boleh kahwin dengan anak zina sendiri. Imam Syafi'i dia kata kalau seorang lelaki berzina dapat anak perempuan, dia boleh kahwin. Berani nak kapi dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dia kata ijma', kahwin dengan anak sendiri tak boleh. Bunuh. Saya heran, Ibn Taymiyah tulis buku untuk kita baca, bukan untuk kita kira. Dah kalau orang tanya soalan-soalan yang melibatkan syirik dan murtad, hukumannya bunuh lah. Dia kata Ibn Taymiyah disuruh bunuh, yuqtal. Dibunuh. Maksudnya semua orang boleh bunuh. Siapa kata? Tengok dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i pernah mengungkapkan ucapan yang sama. Siapa buat benda macam ni? Yuqtal, dibunuh. Tapi bukan kita yang kena bunuh, pemerintah lah kena bunuh. Maka hari ini saya nak memberikan beberapa sisi pandang positif yang ada pada pemikiran Ibn Taymiyah. Pertama sekali, positifnya Ibn Taymiyah ni, keistimewaan pemikiran Ibn Taymiyah ni. Yang pertama, bila mana dia tidak terikat dalam satu mazhab di furu'. Ketika mana dia berbicara tentang hukum hakam di lapangan, dia tak terikat dengan satu mazhab. Ini yang disebutkan oleh Az-Zahabi, yang mana Az-Zahabi kata dia ini faqan nas fi ma'rifatil fiqh wa ikhtilafis sahabah. Dia mendahului manusia di zaman dia dalam mengetahui khilaf-khilaf manusia dalam hukum hakam. Dan dia pakar dalam fiqh. Bukan kita kata tak ada silap, ada silap. Tapi dia ada kepakaran dalam fiqh, kata Az-Zahabi. Cuma dalam bab usul, dalam bab membina hukum, dia ambil Hambali. Kerana pada dia, Hambali Imam Ahmad lebih faham sunnah berbanding 4 imam yang lain pada penilaian dia. Jangan marah pula. Oh, macam tu Imam Syafi'i tak hebat ah? Dah hang pilih Imam Syafi'i pun kerana hang rasa Syafi'i lebih hebat pada 3 imam yang lain. Akhirnya dia kembali kepada benda yang sama. Orang yang ikut Imam Malik, dia mengatakan Malik lebih hebat daripada 3 imam yang lain. Orang yang ikut Ahmad bin Hanbal, kerana pada penilaian dia Ahmad bin Hanbal lebih hebat daripada 3 imam yang lain. Bukan 3 imam tu tak hebat, tapi dia mencari bonus yang ada pada penilaian dia yang menyebabkan dia nak ikut kawan tu. Ni Ibn Taymiyah, ketika mana dia berbahas tentang hukum hakam, dia akan bawa pandangan Syafi'i, dia akan bawa pandangan Malik, dia akan bawa pandangan Hambali, dia akan bawa bahkan pandangan-pandangan salaf seperti Sa'id bin Musayyib, bahkan sahabat punya pandangan pun dia bawa. Dan dia cari yang hampir dengan kebenaran pada penilaian dia. Maka ini, perbuatan dia ni telah menyebabkan kegusaran pada sebahagian tokoh yang mengikat diri dengan mazhab dan tak mau keluar. Kita semua tahu di kurun ke-8 ini, pergeseran antara Asy'ari, Salafi, pergeseran di antara mazhab fiqh juga kuat. Sehingga ada seruan untuk menutup pintu ijtihad. Dah tak ada dah, dia kata tak boleh ijtihad dah. Semua kena taklid pada mazhab. Masa ini jugalah perbahasan talfiq keluar. Maka perbuatan Ibn Taymiyah yang tidak terikat dengan mazhab telah menyebabkan tokoh-tokoh di zaman tu mula untuk mengkritik apa yang dilakukan oleh dia, dengan mengatakan Ibn Taymiyah telah melanggar ijma'. Ibn Taymiyah telah melanggar ijma', dia kata.
Tapi sebenarnya, tuan-tuan, kita kena tahu satu benda. Ijma' ni seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Nawawi. Ada dua kategori. Yang pertama, ijma' yang ada nas. Ijma' tu dia ada nas yang jelas, yang mana orang awam dengan orang belajar tahu benda tu ijma'. Dia tahu benda tu ijma'. Zina haram, ijma'. Tanya makcik yang torai ketah kat kampung pun dia tahu zina haram, arak haram. Kalau orang lawan ijma' ni, kafir. Kalau orang lawan ijma' ni setelah dia tahu itu ijma', kita dah bagi tahu ni ijma' ni. Ada nas Quran dan sunnah begitu jelas, qat'iyyu thubut, qat'iyyu dalalah. Dia tetap lawan. Minum arak tu sunat aja. Ini jangan potong sekat. Mati aku kan. Ni contoh saja. Kafir dia. Tapi ada satu lagi kategori ijma', yang mana ijma' itu tidak ada nas. Sebaliknya ijma' itu hanya pada istiqra' para ulama. Yang mana ijma' itu hanya diketahui oleh orang yang mengkaji dan belajar. Kalau ada orang lawan ijma' ni, dia tak dikafirkan. Maka sebab itu kita tak mengkafirkan orang yang mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi. Walaupun pada kita dia ijma' maknawi kan. Ada yang tolak, Rashid Ridha tolak. Bahkan bukan hanya tolak tu, dia tolak semua hadis. Hadis Dajjal pun dia tolak. Rashid Ridha. Tetapi kita tak kafirkan dia. Kerana yang ni ada juga orang awam yang tak tahu. Cuma kita kata dia tersilap. Kena beza, bukan semua orang silap jadi kafir. Kalau semua orang silap jadi kafir, tuan-tuan, kita kena mengucap balik. Sebab nak datang Baitul Salam, ada yang tersalah jalan. Silap hari ni, kafir dah aku. Dan ada juga di antara perkara-perkara yang dianggap sebagai ijma' oleh sebahagian ulama', tetapi dia bukan ijma' pada sebahagian ulama' yang lain. Hanya dakwaan ijma' saja. Orang lain tak anggap dia ijma'. Maka kebanyakan masalah yang dikatakan Ibn Taymiyah lawan ijma', sebenarnya pada Ibn Taymiyah dia bukan ijma'. Ibn Taymiyah mengaku adanya ijma', tetapi pada bab sekian-sekian dia menganggap yang tu bukan ijma'. Saya bagi contoh semalam, hari ni saya nak bagi lagi. Apa hukum orang kata halal kahwin dengan anak sendiri? Kafir ke tak kafir? Kafir. Tuan-tuan, semenjak isu teroris ni, nak kafir ke orang jadi takut dah. Takut dituduh sebagai teroris. Tak. Mana-mana yang jelas kafir, kena bagi tahulah kafir. Menolak ijma' yang qat'i, yang ada nas, kafir. Jangan takut. Kahwin dengan anak sendiri haram dengan nas Quran. Tiba-tiba ada orang kata kahwin dengan anak sendiri boleh, harus, kafir ya, kerana menolak nas Quran. Tiba-tiba Imam Syafi'i kata boleh kahwin dengan anak zina sendiri. Imam Syafi'i dia kata kalau seorang lelaki berzina dapat anak perempuan, dia boleh kahwin. Berani nak kafirkan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dia kata ijma', kahwin dengan anak sendiri tak boleh. Tapi dia menganggap perkara kahwin anak perempuan hasil daripada penzinaan itu terkeluar daripada ijma' yang diijma'kan. Kerana yang dimaksudkan dalam ijma' itu ialah apa dia? Anak yang lahir daripada hubungan yang halal. Kita tak setuju dengan fatwa Imam Syafi'i mungkin, tapi tak boleh nak kata dia kafir lawan ijma'. Kerana pada Imam Syafi'i tidak ada ijma' dalam masalah tu. Dalam masalah anak zina ni tak ada ijma', boleh kahwin ke tak dengan dia. Maka ulama' berbeza pendapat. Tak ada yang kata Imam Syafi'i kafir kerana membenarkan ayah kahwin dengan anak sendiri. Kerana pada Imam Syafi'i itu bukan anak dia. Anak yang tidak diiktiraf.
Anak pada mazhab Syafi'i adalah yang diiktiraf statusnya, yang ada nasabnya, baru dikira sebagai anak. Kalau dah tak bin dengan dia pun dah tak boleh. Bukan anak lah tu, macam orang lain lah. Maka bolehlah kahwin kerana tak ada dalil yang melarang. Tuan tengok, maka kita kena tahu dalam isu ni, bila dikatakan Ibn Taymiyah lawan ijma', ijma' yang macam mana yang dia lawan? Ijma' yang dia lawan itu kerana pada dia bukan ijma'. Ini yang pertama. Maksudnya Ibn Taymiyah bila dia berbicara tentang fiqh, dia akan cari khilaf ulama' dan dia akan pilih pandangan yang terbaik, tanpa dia mengikat diri dia pada mazhab yang tertentu. Keluasan pemikiran dia akan memudahkan kita di zaman ni.